Assalamualaikum, selamat datang ke Azra Green. Hari ini kita akan bincangkan tentang satu topik baru iaitu fertilizer. Stay tune. Okey, hari ini kita nak bincang tentang fertilizer atau lebih dikenali sebagai baja akuarium. So, untuk fertilizer, aku disclaimer siap-siap, aku bukannya pakar bab fertilizer. So, hari ini kita nak bawakan korang sifu fertilizer di Malaysia iaitu Bro Amir kita. So, kita akan call dia, kita akan tanya dia macam mana penggunaan fertilizer, apa itu fertilizer, dan bila kita masa kita nak guna fertilizer. Untuk video kali ni ditaja oleh Aquaforest Malaysia. So terima kasih Aquaforest sebab taja video kali ini. Walaupun video ini ditaja oleh Aquaforest, tapi tak bermakna kita akan cakap tentang Aquaforest saja. So kita akan cakap semua fertilizer yang available di Malaysia, dan kita akan cuba bahaskan apa perbezaan antara fertilizer tersebut lah. Kita akan call Bro Amir kita. So mari kita tengok. Okay. Fertilizer Ya. Fertilizer basically apa saja benda yang kita bubuh dalam tank, tak kira dalam bentuk cecair ataupun pepejal, yang fungsi dia adalah untuk membekalkan nutrien pada pokok tu, itu dikira sebagai fertilizer lah. Okay. So apa perbezaan dia antara mikro dan makro? Kalau mikro dan makro, okey, contoh dia makro, basic komponen yang selalu kita dengar adalah tiga lah: nitrogen, fosforus dan potasium lah. Untuk certain produk dia ada tiga ni saja. Untuk produk yang lain daripada brand yang lain, dia ada ekstra kalsium dengan magnesium lah. Jadi biasanya total adalah 5 lah yang disediakan oleh pengeluar baja fertilizer. Kalau mikro adalah elemen yang kurang sikit pokok pakai lah kalau nak dikomparekan dengan makro. Mikro ni ada iron dengan trace element. Itu termasuk dalam grup mikro. Okey, soalan yang ketiga, kenapa tak boleh gabungkan mikro dan makro dalam satu botol? Yang ni banyak beginner tanya. Untuk isu ni pendapat ada dua. Dia tengok pada manufacturer lah. Kalau manufacturer tu dia berpihak kepada fahaman yang mana. Kalau dia berpihak kepada fahaman yang iron dengan fosfat, tak boleh combine. Sebab kalau dia combine sekali, dia akan jadi macam precipitation ataupun orang panggil macam benda putih. Kalau kita combine dua tu sekali dan kita masukkan dalam satu bekas, tak lama lepas tu kita akan nampak macam pepejal putih lah, bendap dekat bawah bekas tu. Tu maksud dia kalau kita dos kat dalam tank pun, pokok tak boleh nak ambil iron dengan fosfat tu sebab orang dah bind sekali. Kalau fahaman yang satu lagi, dia tak ada masalah. Dia tak ada masalah untuk combine dua tu sekali. Jadi yang ni paling senang adalah kita ikut approach yang mana pengeluar bagilah. Sebab diorang selalunya diorang dah test dulu benda tu. So ada orang tanya juga, liquid carbon tu apa perbezaannya dengan mikro dan makro? Liquid carbon sebenarnya secara fakta lah dia bukan fertilizer. Kalau liquid carbon, function dia adalah untuk membekalkan karbon lah dalam bentuk liquid kepada pokok. Manakala fertilizer adalah untuk membekalkan nutrients. So perbezaan dia adalah membekalkan karbon dan satu lagi adalah membekalkan nutrients lah. Okey, perbezaan antara lean fertilizer dan juga rich fertilizer, apa beza dia? Kalau lean selalunya merujuk kepada kepekatan pada baja tu lah. Contoh brand yang kita boleh sebut yang masuk dalam grup lean, maksudnya baja yang cair, adalah Seachem, Tropica dengan ADA. Tiga ni adalah grup untuk lean. Dan untuk rich punya dosing ataupun dosing yang di mana dalam kepekatan yang sangat pekat lah adalah Aquaforest, Bubbles on Aqua, lepas tu apa lagi? Cubic. Yang tu adalah tiga yang standard yang orang kata dosing dia agak rich lah. Dia ada pros and cons masing-masing lah untuk benda tu. Kalau untuk lean, maksudnya kalau katakan kita terskip jadual dia, masalah dia adalah kita akan nampak efek dia dalam jangka masa yang singkat. Berbeza dengan rich dosing. Rich dosing ni kadang-kadang contoh kalau kita nak kena balik kampung, kita terskip 2-3 hari, kita masih lagi tak nampak impact dia tu kepada pokok. Sebab dalam masa 3 hari tu masih banyak lagi nilai nutrients yang ada dalam air kat dalam tank tu. So kalau macam tu bermaksud lean punya fertilizer tak boleh skip lah macam tu. The best untuk beginner kita sarankan jangan skip lah. Just follow orang kata instruction
yang manufacturer bagi. Unless orang tu dah experience ataupun dia dah dapat dah tune tank dia. Katakan dia dah try daripada sepatutnya seminggu, dia try 3 kali je. Lepas tu dia tengok pokok dah okey, semua okey. Jadi maintain dengan 3 kali tu sajalah. So cara nak dose fertilizer macam mana pula untuk lean dan juga rich fertilizer? Kalau untuk lean, basically yang ni saranan lah. Satu adalah kita ikut kepada supplier ataupun manufacturer punya ni lah. Kalau dia sepatutnya setiap hari, just follow setiap hari sajalah. Katakan ada sesetengah lean ni dia ada berfasa. Contohnya macam ADA, dia ada step 1, dia ada step 2. Itu yang dulu punya. Jadi kita hanya follow ikut dia punya instruction lah. Kalau yang paling baru, dia ada variety K combine dengan variety mineral untuk fasa pertama. Fasa kedua dia ada variety K combine dengan variety mineral combine dengan variety iron. Yang tu yang fasa kedua. Jadi paling mudah adalah kita follow jadual yang dibekalkan oleh pengeluar. Untuk rich dosing, yang ni advance sikit. Sebab rich dosing, dia satu kita kena tengok dia daripada brand mana. Kalau contoh kita cerita bab Ecoforest lah. Kalau Ecoforest, dia punya rich dia tu satu, nitrogen, phosphorus dengan potassium pun dah ada. Lepas tu dia ada makro lagi. Lepas tu dia ada micro lagi. Lepas tu dia ada red boost satu lagi. Maksudnya total dia semua plus minus lebih kurang 6 tu. Tak termasuk karbon lagi tu. Jadi best approach adalah untuk beginner, kita sarankan start dengan makro dengan micro dulu. Dua saja dulu. In case dia dah lama lepas pada tu, lepas tu dia dah start untuk something else. Macam contohnya dia nak pokok merah ke, ataupun dia nak pertumbuhan yang lebih laju ke, ataupun dia ada masalah bab tune. Bila pakai dua tu saja dia macam tak boleh nak dapat lagi tune. Dia dah boleh start dengan single line lah. Single line ni selalunya merujuk kepada nitrogen, phosphorus dengan potassium. Waktu ni saya selalunya takkan pakai dah makro. Dia akan start pakai NPK combine dengan mikro. Waktu dia akan tune lah. Contohnya pada waktu ni dia akan tune ikut pada tindak balas pada pokok. Contoh dia macam kalau green spot algae banyak, so dia akan dose fosfat, ataupun dia ada masalah daun-daun berlubang, dia akan start dose extra potassium. Dia untuk yang ni senang cakap, dia bukan di level beginner dah lah. Dia akan go lebih kurang macam intermediate ataupun dah advance dah lah pada waktu ni. Okey, macam mana pula dengan jadual dia? Hari apa sepatutnya kita letak fert untuk lean dan juga hari apa untuk rich punya? Kalau untuk lean disebabkan ADA, kita bagi contoh ADA lah. ADA dia datang dengan full system. Itu yang bagus dengan ADA sebab once kita beli dia punya fert, diorang dah bagi dia punya sistem. Kita just follow dia punya pengeluar. Contoh pengeluar kata setiap hari, maka setiap hari lah, termasuk sekali dengan hari water change. Itu yang dikeluarkan oleh pengeluar lah. Kalau contoh dia macam Tropica pun lean juga. Tapi dia punya saranan lebih kurang dalam 2 kali seminggu, tak silap saya. Okey, 2 kali seminggu. Jadi kita boleh start dengan 2 kali seminggu. Itu untuk Tropica. Kalau Seachem dia ada jadual dia. Sehari dekat 4 botol, 3 botol. Itu benda biasa untuk Seachem. Dia ada satu jadual khas dia. So basically beginner boleh follow dia punya jadual awal dulu. Dia boleh follow jadual awal dia. Tak silap saya, kalau untuk ADA kita boleh mula sepantas hari pertama untuk experience user. Hari pertama kita boleh dose potassium, kita boleh dose mineral dengan syarat. Dia ada syarat dia. Satu tank tu mesti densely planted lah. Densely planted tu maksudnya penuh. Lepas tu tank dia pun besar jugalah. Mesti 2 kaki dan ke atas. Kalau kecil lagi pada tu selalunya soil pun dah cukup. Dan memang typical practice, kadang-kadang lepas pada minggu ketiga, minggu keempat baru kita akan dose. Tak semestinya perlu untuk awal-awal tu kita terus dose, tak semestinya. So untuk beginner kita suggest lepas minggu ketiga lah baru dose fert. Disarankan daripada minggu ketiga lah. Kita start pada minggu ketiga. Itu kalau dia pakai Amazonia lah. Amazonia pun lambat untuk dia punya nutrien dia tu nak habis. Compare dengan CAY brand yang kita tak tahu, ataupun kita pakai Fully Pasir yang kadang-kadang buat diorama tu kan. Yang tu boleh awal sikit lah. Kalau Amazonia ni kadang-kadang ada rekod sampai sebulan pun tak dose lagi. Masih lagi okey pokok. Sebab Amazonia ni sangat rich lah. So itu bab kita cakap pasal basic untuk fertilizer. So kita nak pergi intermediate sikit lah. Okey, ada ramai juga tanya macam mana nak bagi jadi pokok tu merah. Contoh dia kita ambil Rotala Extra lah, paling senang. Macam mana nak bagi dia betul-betul merah pekat selain daripada disebabkan lampu dan juga iron? Kalau contoh nak bagi pokok merah lah, paling senang yang ni honest punya opinion lah. Paling senang dan tak perlu berfikir banyak, tak perlu membuat bacaan banyak, straight dengan ADA lah. Jarang lagi lah orang kata kalau go straight dengan ADA tak dapat merah tu, memang
agak ni lah, sebab ADA punya content dia hanya ada iron, dia hanya ada potassium, dia phosphorus dia tak ada, nitrogen pun dia tak ada. Kalau ada pun dia adalah variety nitrogen, tak silap nama saya, variety green nitrogen, dia ada yang tu. Let's say kalau kita tak dos yang tu pun, kita stick dengan variety K dengan mineral, itu pun dah cukup boleh buat pokok merah. Reason is adalah salah satu sebab untuk buat pokok merah, selain pada macam abang cakap tadi, selain pada lampu, selain pada cukup iron, adalah melibatkan nilai nitrogen dalam air lah. Jadi paling senang adalah kita go dengan lean dosing punya cara lah. Untuk senang adalah beli yang memang produk lean dosing, macam Sikam, macam Tropica, macam ADA. Tiga ni kalau kita tengok kat dalam group sendiri pun banyak orang bagi feedback memang boleh buat merah. Untuk advance sikit, untuk advance sikit, di mana mereka mungkin tak ada budget, ataupun mereka mungkin dah start untuk custom sendiri dengan apa barang yang ada kat tangan, diorang boleh start dengan Aqua Forest, diorang boleh start dengan Bubbles on Aqua, Cubic pun boleh. Tiga ni lah contoh boleh buat. The thing is adalah bila kita buat dengan tiga yang rich ni, kita kena tahu konten lah. Yang tu yang penting, kita nak kena tahu konten. Kalau kita tak tahu konten, at least kita nak kena dapat guide daripada seller. Siapa seller yang jual tu? Seller akan guide lah, yang ni sepatutnya abang tak payah bubuh nitrogen, abang patut bubuh phosphorus, potassium dengan mikro saja. Jaga tiga ni je dulu. Jadi insyaAllah akan jadilah. The rest adalah melibatkan orang panggil shortcut. Shortcut ni contoh dia macam kita pakai Sikam Matrix ataupun Pumice ataupun Biohome untuk function dia untuk reducekan lagi nitrate, ataupun shortcut dia lagi adalah dengan daripada patut kita bubuh satu batang lampu, kita bubuh dua batang lampu bagi terang lagi. Lepas tu shortcut dia apa lagi? Banyakkan lagi pokok-pokok yang fast grower macam stem plant, kita banyakkan lagi. Lepas tu CO2 pun kita tak kedekut lah, maksudnya kita akan blast CO2. Lepas tu apa lagi? Dengan water change, kerak water change lah. Instead buat seminggu sekali 20%, kita boleh buat lebih kurang seminggu 2 kali 3 kali untuk banyakkan lagi water change. But the thing is adalah nak kena consider yang air pipe kat rumah memang tak ada nilai nitrogen lah. Kalau air pipe di rumah pun nitrate pun ada, ammonia pun ada. Lepas tu kita tambah lagi nitrogen, memang last result kita selalunya kita akan dapat pokok Rotala raw yang kadang-kadang tepi-tepi dia merah tapi tengah ada tu hijau. So ada orang tanya jugalah yang ni, macam mana nak reducekan nitrogen dalam kita punya aquarium selain daripada water change? Selain daripada water change, basically kita banyak promote kepada biomedia lah, ataupun kita punya soil yang tebal. Contoh macam kadang-kadang orang panggil deep sandbag lah, orang panggil dalam bahasa English. Deep sandbag ni dia akan promote anaerobic bacteria lah untuk convert nitrate kepada gas punya form. Gas punya form ni maksudnya pokok memang tak boleh nak ambil lah. Pokok memang tak boleh ambil. Dia akan keluar straight daripada soil, bawa keluar daripada tank lah. Second cara adalah kita invest sikit dekat kita punya biomedia lah. Let's say kalau ada extra duit boleh go dengan Biohome. Kalau tak ada bajet sangat kita boleh go dengan Sikam Matrix. Kalau tak ada bajet lagi kita boleh go dengan Pumice Stone ataupun Lava Rock, something yang macam tu. Untuk media 4 list yang media yang saya sebutkan ni adalah orang panggil reputable lah. Maksudnya kalau kita check kat dalam group pun memang banyak bagi feedback bila diorang tunjuk API tester kit, semua kuning lah. Maksudnya nitrate memang paras rendah betul lah. Okey, untuk fertilizer Aqua Forest kan, abang rasa okey tak kalau digunakan untuk beginner dan juga intermediate? Dia sesuai lah. Kalau untuk beginner pun sesuai. Satu sebab dia instruction dia tu jelas. Dia ada tulis kat situ jangan combine iron dengan phosphate. Maksudnya micro dengan macro hari jangan combine sekali. Lepas tu packaging dia pun okey. Dia punya volume dia pun okey. Itu untuk beginner lah. Itu untuk beginner. Let's say katakan beginner tu first time dia beli makro dengan micro saja. Satu ni lebih kurang 30 60 ringgit. Dia punya capacity untuk tahan tu memang lama lah. Maksudnya 3 ke 4 bulan lah plus minus baru dia nak habis lah. Depends pada size tank. Kalau untuk intermediate ataupun advance pun bagus juga. Satu sebab dia dah declare kat situ untuk setiap dos kepekatan dia berapa banyak, berapa miligram per liter. Jadi diorang boleh buat custom dosing based daripada situ. Tu senang, diorang boleh dah sampai diorang punya target lah. Katakan diorang nak potassium sehari satu dos 4 ppm ke contohnya. Semua dah tertulis kat instruction. So dia just follow kat situ saja. Okey, terima kasih kerana menonton video ini. Itu adalah perbualan antara saya dan juga Bro Amir kita, iaitu Sifu Fertilizer kita di Malaysia. So banyak ilmu kan dapat hari ni. So hari ni aku nak bagi satu life hack lah, satu tip untuk korang nak dose fertilizer. Kalau tengok kebanyakan brand kadang-kadang dia tak bagi pump tau dekat kita untuk dose kita punya fertilizer. So jadi masalah lah, kita nak kena tuang dulu, tengok berapa ml. Susah kan? So hari ni aku nak bagi cara simple supaya korang senang untuk dose fertilizer korang. Apa yang korang perlukan? Satu
pump saja. Tak kisahlah korang beli pump ni dekat DIY ke ataupun ambil pump daripada fertilizer yang lain ke, pakai. Korang tahu kalau macam ini aku pakai pump yang ADA punya. Kalau tengok sini, so aku tahu sekali aku pump aku akan dapat 5 ml. So satu pump 5 ml cukup untuk satu tank aku lah. So macam tu, lebih memudahkan daripada korang nak kena tuang, nak kena sukat. Kadang-kadang sukatan tak betul, itu menyusahkan. So better korang beli satu pump ataupun ambil pump yang mana yang tak pakai. Lepas tu masukkan ke dalam fertilizer ni. Ataupun korang terus tuang je air fertilizer ni dekat botol yang ada pump tu. So setakat ini saja untuk perkongsian kita kali ini. Jika anda suka video ini, anda boleh share, like, subscribe. Jumpa di video akan datang. Bye bye.